Ini adalah berita rasmi dari CNN Brazil, menunjukkan bahawa polis imigresen Amerika Syarikat telah menahan Felipe Linares de Oliveira de la Quigia yang dikenali sebagai Don, yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa Amerika sebagai bekas ketua yang berkaitan dengan PCC dan Komando Vermelho. Dan penahanan itu tidak berlaku dalam operasi biasa. Ia berlaku di Mooresville, Carolina Utara selepas satu pemeriksaan lalu lintas, cubaan melarikan diri, satu kejar menejar, satu kemalangan jalan raya, dan akhirnya penangkapan yang kini meletakkan nama yang berkaitan dengan kumpulan jenayah Brazil dalam sistem polis Amerika. Ini adalah satu penahanan dalam fasa baru tekanan terhadap jenayah terancang Brazil di luar Brazil. Menurut pihak berkuasa Amerika, Don sedang diburu di Brazil kerana bersekongkol dengan kumpulan jenayah dan pemerasan berada di Amerika Syarikat dengan status immigration yang tidak sah dan cuba melarikan diri ke Meksiko. Di dalam kereta, para ejen menemui telefon bimbit, komputer riba, wang tunai dan sepucuk pistol 9mm. Isterinya juga mengesahkan kepada pihak berkuasa bahawa dia telah dikurung tanpa kerelaannya. Di sinilah persoalan timbul. Apa yang rakyat Brazil ini lakukan di Amerika Syarikat? Kenapa penangkapan itu berlaku tepat pada fasa baru operasi terhadap PCC dan Komando Vermelho? Dan bagaimana data yang dirampas boleh membuka pintu berbahaya kepada struktur kumpulan-kumpulan ini? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Penahanan itu diumumkan oleh ICE, Perkhidmatan Imigresen dan Kawalan Kastam Amerika Syarikat pada hari Isnin 15 Jun. Felipe Linares de Oliveira de Aquila telah ditahan pada 5 Jun di Mooresville, Carolina Utara. Tarikh itu menarik perhatian kerana ia adalah hari di mana penetapan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi pengganas asing oleh Amerika Syarikat mula berkuat kuasa. Sebelum itu, keputusan tersebut telah pun diumumkan oleh Jabatan Negara, dengan Marco Rubio menyatakan bahawa kedua-dua kumpulan itu adalah antara organisasi jenayah paling ganas di Brazil dan rangkaian haram mereka melangkaui sempadan Brazil. Kes ini bermula dengan satu pemeriksaan lalu lintas. Menurut maklumat yang didedahkan oleh pihak berkuasa Amerika, Dom cuba melarikan diri dengan kereta apabila dia dihentikan oleh pegawai. Percubaan melarikan diri itu bertukar menjadi satu kejar mengejar dan berakhir apabila dia melanggar kenderaan yang sedang berhenti di jalan raya. Selepas perlanggaran itu, dia masih cuba melarikan diri dengan berjalan kaki, tetapi akhirnya ditangkap tidak lama kemudian. Selepas itu, operasi tersebut tidak lagi dianggap sebagai insiden lalu lintas semata-mata dan mula membawa implikasi yang berbeza. Pegawai-pegawai mengenal pasti bahawa warga Brazil itu mempunyai kaitan dengan kumpulan jenayah di Brazil, berada dalam status imigresen yang sah dan menjadi sasaran waran antarabangsa berkaitan jenayah di Brazil. Bahan yang ditemui di dalam kenderaan itu merupakan antara perkara paling penting dalam kisah ini. Pegawai-pegawai telah merampas beberapa telefon bimbit, komputer riba, wang tunai dan sepucuk pistol 9M. Secara praktikal, peranti-peranti ini boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berharga untuk siasatan. Kenalan, mesej, laluan, nama, perbualan, rekod pergerakan dan kemungkinan hubungan keuangan boleh membantu pihak berkuasa Amerika dan Brazil untuk memahami siapa yang bercakap dengan siapa, dari mana sokongan datang dan ke mana suspek ini berniat untuk pergi. Itulah sebabnya penangkapan ini sangat meresahkan jenayah terancang. Apabila seseorang ditangkap bersama telefon bimbit, komputer dan sejarah pergerakan, bukan hanya seorang yang tertangkap, sebahagian daripada rangkaian juga boleh tertangkap. Satu lagi perkara serius melibatkan isteri Del Aquila. Pihak berkuasa Amerika Syarikat menyatakan bahawa maklumat risikan menunjukkan dia menahan isterinya tanpa kerelaan semasa bersiap untuk melarikan diri ke Meksiko. Selepas penahanan, beliau mengesahkan keadaan itu dalam keterangannya. Kes ini kini juga boleh diteruskan dengan tuduhan tambahan di Amerika Syarikat termasuk penculikan dan pemilikan senjata api secara haram oleh warga asing. Selain itu, ICE telah mengeluarkan perintah penahanan imigresen terhadap warga Brazil tersebut, sementara dia menghadapi tuduhan negeri kerana melarikan diri untuk mengelak daripada ditangkap.
Bagi kes yang melibatkan warga Brazil yang dikenal pasti sebagai bekas komander kumpulan yang kini dianggap sebagai pengganas oleh Amerika Syarikat, jenis kerjasama seperti ini sangat penting. Pengelasan sebagai pengganas mengubah suasana di sekitar PCC dan Komando Vermelho. Sebelum ini, ramai orang menganggap kumpulan-kumpulan ini hanya sebagai jenayah terancang biasa. Sekarang, dalam pandangan Amerika, kumpulan-kumpulan ini telah diletakkan dalam kategori yang lebih tegas. Pada ketika inilah penahanan DOM menjadi simbol politik dan kepolisan. Sementara kerajaan Brazil cuba mengelak daripada klasifikasi ini dengan alasan risiko terhadap kedaulatan, tindak balas praktikal datang dari pihak satu lagi. Reaksi di Brazil menunjukkan perpecahan. Pengarah Besar Polis Persekutuan André Rodrigues menuntut agar Amerika Syarikat memberi lebih banyak sumbangan dengan penahanan individu buruan, pembekuan aset dan pemulihan aset haram. Sekarang, muncul tepat satu penahanan besar di wilayah Amerika. Tuntutan untuk tindakan kini disertai dengan fakta konkret. Ia mungkin tidak menyelesaikan semuanya, tetapi menunjukkan bahawa jentera Amerika sudah mula membuat penahanan. Máquina americana já começou a se mexer. Dan bagi mereka yang mengatakan bahawa pengelasan itu sekadar retorik, penahanan di Carolina Utara meletakkan isu ini pada tahap yang berbeza. Sérgio Moro juga turut serta dalam perdebatan itu. Senator itu menyatakan bahawa bantuan dari Amerika Syarikat untuk memerangi PCC dan Komando Vermelho cenderung bersifat simbolik. Perkara utamanya ialah penahanan DOM meningkatkan tekanan terhadap penilaian ini. Jika peranti yang dirampas itu membawa data yang relevan, bantuan tersebut tidak lagi sekadar simbolik dan mula memberi kesan penyiasatan yang sebenar. Odilon de Oliveira, bekas hakim persekutuan yang terkenal dengan tindakannya menentang jenayah terancang di sempadan, telah menyokong pengelasan kumpulan-kumpulan itu sebagai kumpulan pengganas. Beliau menyatakan bahawa PCC dan Komando Vermelho bukan sahaja melakukan jenayah biasa kerana mereka menguasai wilayah, mencabar negara dan mengenakan peraturan mereka sendiri. Kenyataan Odilon menguatkan hujah bahawa risikan Amerika boleh menjadi penentu. Amerika Syarikat mempunyai keupayaan untuk menjejak wang, komunikasi, pergerakan dan hubungan antarabangsa dengan kekuatan yang seringkali Brazil tidak dapat tanggung sendiri. Flávio Bolsonaro juga mempertahankan perluasan perbincangan untuk memasukkan milisia dalam klasifikasi sebagai pengganas. Kenyataan ini cuba menangkis tuduhan bahawa pihak kanan hanya menyasarkan PCC dan Komando Vermelho untuk melindungi kumpulan penjenayah lain. Dengan memasukkan milisia dalam kumpulan yang sama, Flávio menolak perbincangan ke arah yang lebih luas. Sesiapa yang menguasai kawasan, mengancam penduduk, mengeksploitasi perkhidmatan haram dan beroperasi sebagai kuasa selari juga perlu ditangani dengan tegas. Ini mengubah landscape politik kerana ia menghilangkan hujah pihak kiri bahawa pengelasan itu bersifat selektif. Penahanan di Amerika Syarikat masih berkait dengan satu lagi isu terkini di Brazil. Pada hari Selasa, 16 Jun, Polis Sivil Roraima telah melancarkan operasi Rota do Norte terhadap suspek yang dikaitkan dengan tram de Aragua di 6 negeri. Siasatan menunjukkan penglibatan dalam pengedaran dadah, pengubahan wang haram dan pembekalan senjata kepada Komando Vermelho di Amazonas dan Rio de Janeiro. Sebanyak 25 waran tangkap dan 30 waran geledah serta rampasan telah dilaksanakan di Roraima, Amazonas, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais dan Paraná. Perkembangan ini menunjukkan bahawa Komando Vermelho tidak bergerak sendirian. Operasi terhadap tram Aragua menunjukkan adanya hubungan bekalan senjata, termasuk senjata perang yang disebut dalam siasatan, seperti rifle, mesingan kaliber sifar 50, dan pelancar granat. Polis menyatakan bahawa kumpulan itu mempunyai peranan strategik dalam membekalkan senjata kepada organisasi jenayah di pelbagai wilayah di Brazil. Ini adalah satu lagi bidak di papan yang sama. Puak-puak Brazil, rangkaian asing, peredaran senjata, wang yang dibasuh dan jenayah terancang berfungsi sebagai struktur transnasional. Apa yang menakutkan? PCC dan Komando Vermelho bukan sahaja penangkapan nama besar, tetapi kemungkinan bahawa penangkapan itu membuka jalan kepada kerjasama yang lebih kukuh, penjejakan kontak dan langkah-langkah baru terhadap rangkaian di luar Brazil. Agenda keselamatan telah beralih daripada retorik kepada tindakan.
Bagi jenayah terancang, minggu ini bermula dengan amaran merah. Bagi mereka yang menyokong tindakan tegas terhadap kumpulan, pesannya mudah. Apabila ada risikan, kerjasama dan kehendak politik, struktur jenayah mula merasai impaknya. Saya Milson Alves Global, tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.